Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Waffiqna taufiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Waalaikumsalam Faiz. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, anjurang Masjid Tebauk, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang, fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillahi ta'ala wa hiya darajatur rasikhina fil ilm lianna al-ilma ilmani علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. Katanya ini adalah sejumlah perkara yang diperlukan oleh orang yang hatinya terang, orang yang diberi cahaya kepada hatinya, orang yang diberi nur di dalam hatinya. Apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi sebelum daripada ni adalah perkara yang amat diperlukan olehnya. Jadi ini adalah sejumlah perkara yang diperlukan oleh orang yang hatinya terang. Berbeza dengan orang yang hatinya gelap. Dia tidak perlu kepada perkara ini kerana dia tidak menganggap perkara ini penting. Orang yang hatinya bercahaya, orang yang hatinya ada nur, ada hidayah, maka dia menganggap bahawasanya perkara ini adalah perkara yang cukup penting. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang berlaku pun di dalam alam ini melainkan dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila ia adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita tidak mengetahui rahsia tersebut, maka kita kena beriman. Dan kita tidak boleh bertanya. Sesiapa yang bertanya, maka dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Sesiapa yang bertanya kerana apa Allah Ta'ala buat begini, kerana apa Allah Ta'ala buat begini, kalau dia bertanya kerana engkar, maka sesungguhnya dia telah menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi. Jadi kata ini adalah sejumlah perkara yang diperlukan oleh orang yang hatinya terang dari kalangan wali-wali Allah. Dia wali Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia wali Allah adalah setiap orang yang beriman adalah wali Allah. Setiap orang yang beriman adalah wali Allah. Ini dipanggil wali yang umum. Wali ni maksudnya orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita nak banding, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah adalah orang yang beriman. Kerana orang yang beriman dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala orang yang kufur dia tidak percaya kepada Allah. Pastinya orang yang percaya kepada Allah dengan orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah lebih dekat berbanding dengan orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Namun di sana ada wali yang khusus, maksudnya di kalangan orang yang beriman, darjat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Itu wali yang khusus. Tapi secara umumnya setiap orang yang beriman adalah wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya terang dari kalangan wali-wali Allah, dia perlu kepada perkara-perkara ini. Dan ini juga darjat orang yang mendalam ilmunya. Di sana ada golongan yang dikenali sebagai golongan ar-rasikhun, orang yang kemah ilmu dia, orang yang mendalam ilmu dia. Maka perkara yang disebut oleh Imam At-Tahawi sebelum daripada ni, iaitu berkenaan dengan takdir adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala di dalam makhluknya. Maka kita tidak boleh persoalkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kena beriman, ia termasuk dalam perkara yang amat diperlukan kepada orang yang darjat ataupun orang yang ilmunya kemah, orang yang ilmunya mantap. Baik. Sebab ilmu itu ada dua. Sebenarnya ilmu ada dua. Kita dituntut kita mengetahui, tetapi benda yang dituntut untuk kita tahu adalah benda yang boleh diketahui. Manakala benda yang tidak boleh diketahui, maka dilarang kita daripada menuntut pengetahuan perkara tersebut. Sebab ilmu itu ada dua. Itu kita kena faham. Ini apa yang disebut oleh ulama, yang disebut oleh Imam At-Tahawi dalam kitab akidah dia, yang dia faham daripada Quran dan hadis, dan daripada pegangan-pegangan yang dipegang oleh generasi sebelum daripadanya. Ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang mawjud, ilmu yang wujud, ilmu yang ada, iaitu ilmu syariat tentang usul dan furu'. Kita di sana ada ilmu syariat tentang usul, tentang furu'. Usul ni dia masuklah dalam usuluddin. Furu' ni masuk dalam termasuk dalam fiqh, ilmu fiqh. Itu dipanggil ilmu yang mawjud. Ilmu tu wajib kita kena cari, wajib kita kena pelajari. Yang keduanya, dan ilmu yang mafqud. Dia ada selagi ilmu yang mafqud, pengetahuan yang tidak diketahui. Maksudnya benda yang ghaib. Okay, kita ada dua, ilmu yang mawjud dan ilmu yang mafqud. Ilmu mawjud ni ilmu yang adalah. Contoh kita kata ilmu berkait dengan usuluddin, akidah, ilmu yang berkait dengan fiqh, ilmu yang berkait dengan pembersihan jiwa. Okay, itu ilmu mawjud. Di sana dipanggil ada ilmu mafqud. Mafqud ni ilmu yang tidak diketahui, ilmu yang tidak diketahui. Itu maksud dia. Maka kata dia, mengingkari ilmu yang mawjud adalah kufur. Mengingkari ilmu yang ada adalah kufur. Dia mengingkari tentang kewujudan Allah, kufur. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah mawjud. Sebagai contoh, dia mengingkari kekuasaan Allah, kufur. Sebab dia mengingkari ilmu yang mawjud. Dan mengetahui ilmu mafqud, yakni perkara yang ghaib, adalah kufur. Dia mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala juga kufur. Sebab itulah kita berhati-hati dalam kita bercakap tentang perkara-perkara yang ghaib, yang benda ni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba duk cakap tentukan masa. Sebagai contoh, kita di zaman kita ni bermacam-macam bala. Antara bala yang paling besar kalau kita tengok di zaman kita, yang kita lalui belaka adalah COVID-19, corona ni. Antara bala yang paling besar lah. Kita lebih kurang dalam 2 tahun dah dikurung kerana penyakit corona ni. Tidak bebas merata, nak pergi merata tempat tidak boleh, dikurung dalam rumah. Memang ujian yang cukup besar lah yang dialami oleh umat manusia di zaman kita ni. Kita dapati macam-macam lah ragam manusia ketika berhadapan dengan ujian COVID-19 ni. Ada orang yang tabah dan ada orang yang putus asa sehingga bunuh diri lah, macam-macam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba oleh kerana banyak sangat benda-benda bala di akhir zaman, maka dia pun kata tak lama dah kiamat akan berlaku pada tarikh sekian. Dia kata lagu tu. Kiamat berlaku pada tarikh sekian. Sedangkan kita mengetahui bahawasanya pengetahuan tentang kiamat adalah pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri pun kepada sesiapa. Sehingga kan kepada Nabi sekalipun Allah Ta'ala ada khabar.
Malaikat Jibril mari tanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Bilakah kiamat? Rasulullah orang yang paling hampir. Maka berkata Rasulullah, "Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi para malaikat Jibril, Nabi SAW, orang yang rapat dengan Allah tidak mengetahui perkara ini. Tiba-tiba ada orang duk cakap kata kiamat berlaku pada tahun sekian. Itu adalah tidak betul. Itu adalah dia telah bercakap tentang perkara yang gaib. Itu adalah salah. Itu kita kena faham. Sama juga berkenaan dengan roh. Di sana ada perkara yang dinamakan sebagai roh. Hebat lagu mana pun ilmu manusia sekarang ini, mereka itu tidak mengetahui hakikat roh. Nabi SAW sendiri pun tidak mengetahui hakikat roh. Ketika orang tanya kepada Rasulullah tentang roh, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Rasulullah, "Kamu kena kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kabar kepada dia bahawasanya roh saat itu daripada urusan Tuhanku, tidak diberikan kepada kamu ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Baik. Jadi benda hak yang Allah Ta'ala tidak bagi tahu, benda hak yang gaib, ilmu yang tidak ada, maka tidak boleh kita tuntut sama sekali. Benda hak yang diwajibkan kita kena tahu, maka mesti kita kena tahu. Benda hak yang dilarang daripada kita mengetahui, maka jangan sekali-kali kita menyelidiki perkara tersebut. Tengok. Ini akidah yang disebut oleh Imam At-Tahawi, akidah ulama-ulama salaf. Dan akidah ini juga bukan ulama khalaf dia berakidah dengan akidah yang lain. Maksudnya akidah inilah juga yang dipegang oleh ulama yang kemudian ini tidak ada perbezaan. Dia tidak ada perbezaan dalam bab ni. Baik. Katanya mengingkari ilmu yang maujud adalah kufur. Dia mengingkari benda yang ada. Maksudnya di sana ada perkara-perkara yang dituntut untuk dia mengetahui. Allah Ta'ala mewajibkan kepada dia supaya mengetahui kewujudan Allah. Dia kena beriman dengan kewujudan para malaikat, beriman begini. Okey, betul dipanggil termasuk dalam ilmu hak yang mawjud. Dan di sana ada ilmu hak yang mafqud, hak yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak izin kita tahu. Maka tidak bolehlah kita nak buat kaji godang. Mengingkari ilmu yang mawjud adalah kufur, dan mengakui mengetahui ilmu yang mafqud adalah kufur. Kedua-dua kufur. Iman seseorang tidak akan kukuh apabila dia tidak mengetahui adanya ilmu syariat dan tidak meninggalkan pencarian ilmu yang gaib. Sekali lagi. Dan tidak kukuh iman seseorang, kata dia, tidak kukuh iman seseorang melainkan dia kena menerima. Apabila dia tidak mengetahui adanya ilmu syariat, bukan? Illa biqabulil ilmi al-mawjud, terjemahan dia betulnya, melainkan dia kena terima ilmu hak yang mawjud, ilmu hak yang ada. Dan dia meninggalkan mencari, bukan dan tidak. Tidak tu tidak ada. Dan meninggalkan pencarian ilmu yang gaib, ilmu hak yang tidak ada. Jadi benda hak yang dilarang untuk kita tahu, maka tidak perlu kita tahu. Benda hak yang dituntut untuk kita tahu, maka kita kena tahu. Jadi sekarang ni kita kena ingat gini je. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala telah meletakkan undang-undang kepada kita. Ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang tidak boleh kita buat. Kadang-kadang dituntut kepada kita untuk meyakini sesuatu yang kita tidak tengok dengan depan mata kepada kita. Maka wajib kita kena meyakini perkara tersebut. Kadang-kadang benda ini dilarang, Allah Ta'ala melarang kita daripada mengetahuinya. Sebab ia perkara yang gaib yang Allah Ta'ala tidak bagi tahu kepada siapa-siapa. Maka tidak boleh kita cuba menuntut, mencari, ingin mengetahui perkara ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa nu'minu bil lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqim. Jadi sebelum daripada kita masuk dalam perbahasan berikutnya, Ambu nak buat sedikit kesimpulan berkenaan dengan masalah takdir. Kita di antara benda hak yang di antara benda hak yang cukup unik adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Benda hak yang cukup peliklah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab benda tu kita tidak tahu.
Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan untuk kita mengetahui perkara tersebut. Sebab itulah Imam At-Tahawi menyebut bahawasanya takdir adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita berhadapan dengan permasalahan qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu apakah tanggungjawab kita dan kita jangan mencampuri urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada tanggungjawab kita dan di sana ada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tu dia mencampuri urusan Allah Taala. Dia duduk mengkriti ataupun dia tidak senang ataupun dia saat itu tidak setuju ataupun dia saat itu mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu dia mempertikaikan tadbir Allah Taala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan Allah Taala, waktu jelas hukum dia adalah salah, hukum dia adalah haram. Kita dalam masalah takdir ni kita kena tahu takdir itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itu adalah urusan Allah. Kita tidak perlu mencampuri urusan Allah. Allah adalah Allah, hamba adalah hamba. Bukan hamba itu adalah Allah dan Allah itu adalah hamba. Itu adalah salah. Allah adalah Tuhan yang memiliki kita. Dia adalah Allah. Manakala kita adalah hamba. Maka kita kena tahu apakah benda tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah mengikut apa yang diperintah dan meninggal apa yang dilarang. Jadi setiap perkara yang dilarang oleh agama maka kita kena tinggalkan. Setiap perkara yang diperintah oleh agama mesti kita kena buat. Sebab itulah kita dinamakan sebagai mukallaf, seorang yang diberi bebanang dengan bebanang syarak. Ada bebanang syarak yang diberikan kepada kita, yang dibebankan kepada kita. Baik. Seterusnya kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمْ. Dan kami mengimani adanya lauh mahfuz. Di sana ada suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikenali sebagai lauh mahfuz. Bagaimana hakikat lauh mahfuz, Allah Taala sahaja yang lebih mengetahui. Cuma di sana ada makhluk Allah Subhanahu wa taala dikenali sebagai lauh mahfuz. Oleh kerana disebut dalam Al-Quran tentang lauh mahfuz, begitu juga disebut di dalam beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan lauh mahfuz. Maka kita beriman, kita kena meyakini di sana ada makhluk Allah Ta'ala yang dikenali sebagai lauh mahfuz. Bagaimana hakikatnya Allah Ta'ala lebih mengetahui. Bagaimana hakikatnya adalah Allah Ta'ala lebih mengetahui. Cuma fungsi lauh mahfuz adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada qalam supaya mencatat segala perkara di dalam lauh mahfuz. Semua perkara tercatat pada lauh mahfuz. Maka kita kena percaya. Dan di sana ada qalam. Di sana ada qalam. Qalam ni pena. Pena macam pen, kalau kita kata pensel yang menulis. Bagaimana hakikat dia Allah Ta'ala lebih mengetahui. Bahkan dalam Al-Quran ada surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik. Jadi kita kena percaya tentang lauh, tentang qalam, walaupun kita tidak pernah melihat dengan mata kepala kita. Sebab ini hak yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang didatangkan oleh Rasulullah mesti kita kena percaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala, tapi hakikat benda ni ada. Hakikat Allah Taala menciptakan benda ni, tapi dia tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita, tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Allah Taala ketika mengutuskan Nabi, maka Allah Taala menceritakan dalam Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan begitu juga Rasul menceritakan dalam hadis bahawasanya di sana ada lauh mahfuz dan di sana ada qalam. Maka kita akan percaya bagaimana hakikatnya, hak tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana ia didatangkan yang dibawa oleh Rasulullah, maka menjadi kewajipan kepada kita kena percaya. Dan qalam serta segala sesuatu yang telah dituliskan. Segala sesuatu yang telah dituliskan di dalam lauh mahfuz oleh qalam tersebut.
Katanya falaw ijtama'al khalqu kulluhum ala shay'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghayra kainin lam yaqdiru alayhi walau ijtama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubuhu Allah Ta'ala fihi liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alayhi jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Jadi insya-Allah hari ni kita akan sambung balik kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung balik pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi keimanan kita terhadap perkara-perkara yang gaib, termasuklah tentang qada dan qadar, begitu juga tentang lauh, tentang mahfuz, dan setiap perkara yang menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf mengetahui, mengimani perkara tersebut. Kita berdoa agar Allah Ta'ala meningkatkan lagi iman kita terhadap perkara-perkara tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu kitab yang pertama. InsyaAllah kita akan baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustadul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya hadis yang ke-9, jangan memudaratkan orang lain dan jangan memudaratkan diri sendiri. Di sana ada perkara yang dinamakan sebagai mudarat, yang mana agama kita melarang kita daripada memudaratkan orang lain, begitu juga memudaratkan diri sendiri. Di antara perkara yang ditekankan oleh syarak adalah kita mesti kena jaga hifzun nafs. Kita kena jaga diri kita, kita kena jaga nyawa kita. Kita tidak boleh mencederakan diri kita. Tidak boleh kita mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri. Tapi kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal-hal tertentu, kita dalam Al-Quran ada ayat Allah Ta'ala kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campur diri kamu di dalam kebinasaan. Jadi agama kita melarang, mengharamkan kita mencampurkan diri kita dalam kebinasaan. Namun di sana kita kena faham, jangan sekali-kali kita melihat kepada satu hadis ini terus kita meletak hukum secara pukal, secara total, secara keseluruhan bahawasanya tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan kepada orang lain. Kadang-kadang dalam hal-hal tertentu boleh kita memudaratkan diri kita sendiri ataupun kita boleh memudaratkan orang lain dalam hal-hal tertentu. Sebagai contoh, kita kata sebagai contoh, orang yang sakit yang perlu kepada pembedahan. Sebagai contoh, perlu pembedahan kepala ke perut ke, kan pembedahan saat itu kan melukakan diri sendiri, memudaratkan diri sendiri. Maka ketika itu sebenarnya dibolehkan kerana melihat kepada tujuan melakukan perkara tersebut adalah untuk mendapat perkara yang lebih besar lagi. Maka itu kita sebut sebagai contoh. Begitu juga agama kita menekan agar kita menjaga nyawa, sama ada nyawa kita dan nyawa orang lain. Tetapi dalam hal-hal tertentu agama kita menghalalkan kita membunuh orang kafir harbi dalam peperangan. Dan agama kita membenarkan untuk kita saat itu berperang, yang mana dalam peperangan tersebut ada kemungkinan besar kita akan mengalami cedera ataupun kita akan mati. Tetapi oleh kerana ia adalah perkara yang diizinkan dan dituntut oleh syarak, maka dalam hal ini walaupun kita memudaratkan diri kita ataupun memudaratkan kepada orang lain, tetap ia tidak dilarang oleh syarak. Bahkan kadang-kadang hukum tersebut hukum dia adalah wajib. Ini antara perkara yang penting perlu kita kena tahu. Jadi sebelum daripada kita baca hadis, kita sebut sedikit muqaddimah saat ni. Itu perkara yang perlu kita kena faham dan perlu kita kena tahu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kita sebut begitu kerana kita di zaman kita sekarang ni maklumat tentang hadis, tentang beberapa ayat Quran cukup mudah. Maksudnya tersebar dalam internet, tersebar dalam WhatsApp, dan yang mana sebahagian daripada masyarakat kita ketika dia melihat hadis ataupun ketika dia melihat ayat Al-Quran,
maka dia terus menjadikan hadis tersebut, ayat Quran tersebut sebagai hukum, lalu dia meletakkan hukum secara total, secara pukal. Sedangkan bukan semua orang mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran. Sebagai contoh, ada sebahagian daripada masyarakat kita, dia menggunakan alasan sebagai hujah dia bahawasanya agama itu mudah. Maka apabila bertembung di antara maksudnya ketika sesuatu benda yang dituntut oleh syarak dia rasa susah, dia tidak buat, dia tinggalkan, dia kata kerana agama itu mudah. Ini adalah suatu perkara yang silap, suatu perkara yang salah. Agama Islam adalah agama yang mudah. Maksudnya bebanang-bebanang yang dibebankan oleh syarak adalah mampu dilakukan oleh mukallaf. Tetapi bukanlah perkataan agama itu mudah boleh kita jadikan ia sebagai batu loncatan untuk kita menghalalkan perkara yang diharamkan oleh syarak ataupun mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh syarak. Kita di zaman kita ni jadi ramai masyarakat-masyarakat awam yang belajar sikit-sikit, lepas daripada tu gunakan hujah-hujah tersebut menghalalkan perkara tertentu, mengharamkan perkara tertentu, sedangkan pada asalnya ada nas secara jelas benda itu adalah tidak dibolehkan, tidak boleh buat, ataupun benda ni mesti kena buat. Ini adalah suatu musibah di zaman kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana hak yang kita sebut bahawasanya agama itu mudah, tapi kita kena faham perkataan agama itu mudah adalah mudah dengan maksud mampu dilakukan oleh mukallaf. Sebab itulah tidak ada bebanang syarak supaya kita terbang. Tidak ada bebanang syarak supaya kita terjun daripada tempat yang tinggi. Tidak ada bebanang tidak ada kewajipan syarak kita kena menyelang sampai ke 5 minit. Tak ada. Sebab benda tu kita tidak mampu buat. Dia maksud agama mudah adalah benda tu mampu dilakukan oleh kita. Tetapi jangan jadikan benda tu sebagai hujah, sebagai sandaran, sebagai alasan untuk meninggalkan perkara yang diwajibkan ataupun mengharamkan perkara hak yang pada asalnya adalah halal. Itu adalah suatu kesalahan hak yang besar. Sama juga dengan masalah jangan memudaratkan orang lain dan jangan memudaratkan diri sendiri. Dalam hal-hal tertentu kita dimaafkan memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Sebagai contoh dalam peperangan dan seumpamanya. Katanya an Ubadah bin As-Samit wa bin Abbas radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Rawahu Malik mursalan wa rawahu ad-Darqutni wa jama'atun min wujuhin muttasilan wa huwa hadithun hasan. Artinya daripada Ubadah bin As-Samit, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Abbas, juga seorang sahabat Rasulullah. Maksudnya ada dua orang sahabat Rasulullah meriwayatkan hadis yang sama. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang itu memudaratkan orang lain dan juga tidak boleh ia memudaratkan dirinya sendiri. Sebab itulah ulama meletakkan kaedah fiqh, ad-dararu yuzal, kemudaratan mesti dihilangkan. Kemudaratan mesti dihilangkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini tidak boleh memudaratkan kepada diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan kepada orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis ini antara hadis yang penting dalam hadis ini antara hadis yang cukup penting dalam kita nak meletakkan ataupun untuk kita memahami sesuatu hukum. Dan banyak hukum hakam yang berkait ataupun yang terikat dengan hadis ini. Yang hadis ini menjadi ukuran. Cakap kita yang hadis ini menjadi ukuran. Sebagai contoh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kata sebagai contoh. Dalam masalah mewarnakan rambut, kita kata sebagai contoh, dalam masalah mewarnakan rambut. Hukum mewarnakan rambut pada asalnya adalah diharuskan, melainkan kalaulah warna tersebut adalah warna hitam. Jadi orang tu ada ubang sedikit, maka harus dia mewarnakan rambut dia hak yang ubang dan hak yang tidak berubang. Ada sikit ubang, itu diwarna belakang rambut dia, hukum dia adalah diharuskan. Tetapi syarat janganlah dengan warna hitam, sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wajannibus sawad, hendaklah kamu menjauhi warna hitam. Okey. Kalau dulu pewarna rambut diambil daripada inai dan seumpamanya. Tapi di zaman kita macam-macam bahan-bahan yang boleh kita warnakan rambut. Maka kita nak guna apa-apa bahan produk yang boleh kita warnakan rambut kepada kuning ke, kepada merah ke, kepada perang ke sebagai contoh. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum dia adalah harus, tapi dengan syarat ia tidak mendatangkan mudarat. Hukum dia adalah harus dengan syarat ia tidak mendatangkan mudarat, kerana Rasulullah menyebut la darara wa la dirar. Okey, itu sebagai contoh. Okey, kita buat contoh lain lagi, Katakanlah seorang perempuan ni nak makan ataupun nak mengambil api dapat tahan haid dia. Sebab pada bulan Ramadan ke ataupun dia pergi buat umrah ke. Jadi oleh kerana dia nak biar dia mampu untuk melakukan ibadat secara sempurna, akhirnya dia nak makan, dia nak telan pay untuk tahan haid, takmui haid tubik. Boleh ke tak? Maka kata ulama, hukum dia adalah dibolehkan kerana tidak ada dalil yang melarang. Akan tetapi mesti syarat dia la darara wa la dirar, tidak memberi mudarat dan tidak mendatangkan mudarat kepada orang-orang lain, tidak memberi mudarat kepada diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain. Okey, itu di antara contoh-contoh yang berkait dengan hadis ini. Sebenarnya banyak lagi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik bin Anas adalah guru kepada Imam Syafi'i, seorang ulama yang masyhur suatu ketika dahulu di negeri Madinah. Dan Imam Malik ni orang yang alim dan orang yang wara'. Orang yang alim serta orang yang cukup wara'. Payah dah nak cari tu. Wara' ni memang cukup payah. Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Malik secara mursal. Maksudnya secara mursal dengan tidak disebutkan nama sahabat. Okey, di sana dipanggil ada hadis mursal. Hadis mursal ni adalah hadis yang perawi teru tabi'i teru angkat kepada Rasulullah tanpa dia menyebut perantaraan di antara dia dengan Rasulullah. Maksudnya dalam hadis ni diriwayat oleh Imam Malik secara mursal. Mursal ni adalah tabi'i, dia tidak menyebut wasitah di antara dia dengan Rasulullah. Sepatutnya tabi'i ketika dia nak kata ini adalah perkataan Rasulullah, maka dia kena khabar dia ambil daripada siapa? Dari kalangan sahabat. Sebab tabi'i dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Maka tiba-tiba Imam Malik meriwayatkan hadis ini daripada guru dia, daripada tabi'i terus kepada Rasulullah tanpa menyebut sahabat yang diambil oleh tabi'i daripada sahabat tersebut dan yang sahabat tersebut ambil daripada Rasulullah, tidak sebut perkara itu. Maka hadis itu dinamakan sebagai hadis mursal. Dalam kitab Manzumah Baiquniyah sebut wa mursalun minhu sahabiyyun saqat wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Maksudnya hadis mursal adalah hadis yang gugur oleh seorang sahabat. Maksudnya gugur seorang sahabat ni adalah tabi'i, dia angkatkan hadis tersebut kepada Rasulullah sedangkan dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Dia pada asalnya hadis mursal, adalah hadis yang terputus sanad. Itu pada asalnya. Pada asalnya adalah hadis dhaif. Namun kalau kita kaji kepada jalur sanad yang lain, ternyata jalur sanad yang lain bersambung, maka hadis tersebut dia jadi naik kuat lah. Jadi kita tengoklah kalau hak yang sanad bersambung saat ni tu semuanya perawi yang thiqah hadis sahih, maka hak ni pun jadi kuat jugalah. Baik. Dengan tidak menyebut nama sahabat, dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan sekumpulan ulama dari bermacam-macam sanad secara muttasil, dan hadis ini ialah hadis hasan. Maksud Imam Ad-Darqutni dan beberapa orang ulama yang lain
meriwayatkan hadis ini secara bersambung sanad. Maksudnya dia menyebut wasitah di antara tabi'i dengan Rasulullah. Sebut sahabat, iaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah, Ubadah bin As-Samit dan Abdullah bin Abbas. Jadi bermakna mengikut riwayat yang lain. Hadis ini bukanlah hadis mursal, hadis yang terputus sanad. Bukan, hadis ini adalah hadis yang bersambung sanad. Dan hadis ini ialah hadis hasan, kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Seterusnya hadis yang ke-10. Saling tolong menolong dan nasihat menasihati. Antara perkara yang ditekankan oleh agama kita adalah saling tolong menolong. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan, tapi tidak saling tolong menolong dalam hal kejahatan. Tapi yang masalahnya dalam melakukan kebaikan, kurang mana orang yang nak saling tolong menolong. Tapi dalam hal-hal yang jahat, mudah nak saling tolong menolong. Kerana apabila jiwa kita telah dikuasai, ataupun jiwa seorang hamba Allah telah dikuasai oleh nafsu dia, oleh syaitan, maka dia melihat benda yang baik itu buruk dan melihat benda yang buruk itu baik. Maka apabila dia melihat benda yang baik itu buruk, maka dia payah untuk mengerjakan perkara yang baik. Begitu juga dia payah untuk saling bertolong-menolong untuk melakukan perkara yang baik. Jadi orang yang melihat kepada kejahatan itu comel, maka mudah untuk dia saling bertolong-menolong dalam melakukan kejahatan. Jadi saling tolong-menolong. Lepas tu nasihat dan nasihat menasihati. Dan nasihat menasihati. Katanya an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Artinya daripada Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang sahabat yang berasal ataupun yang asal beragama Kristian. Dia memeluk Islam. Ketika dia datang berjumpa dengan Rasulullah, dia menceritakan kepada Rasulullah tentang Dajjal. Hadis yang berkait dengan jasus. Hadis yang berkait dengan jasus diriwayat oleh Tamim ad-Dari. Jadi Rasulullah pernah dah cerita kepada sahabat-sahabat dia tentang Dajjal. Tiba-tiba apabila Tamim ad-Dari beriman dan berjumpa dengan Rasulullah, maka Tamim ad-Dari dia menceritakan kepada Rasulullah tentang pengalaman dia sendiri berjumpa dengan Dajjal. Yang mana satu ketika dia naik sebuah kapal bersama dengan sahabat-sahabat dia, teman-teman dia, rakan-rakan dia. Tiba-tiba kapal dia bermasalah, akhirnya terdampar di sebuah pulau. Yang mana tiba-tiba ada seekor binatang, ini disebut dalam hadis, seekor binatang yang tidak diketahui di manakah depan dan belakangnya kerana bulu terlalu lebat, mari menjemput dia dan mengajak dia untuk berjumpa seseorang yang berada dalam gua dan pada satu tempat, iaitu Dajjal lah. Tapi ad-Dari bersama dengan rombongan tersebut. Ketika dia datang ke Madinah, dia memeluk Islam tu, ketika itu dia khabar kepada Rasulullah tentang perkara ini. Dia khabar kepada Rasulullah tentang perkara yang pernah dia berjumpa dengan Dajjal di satu pulau. Daripada Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kena ingat, agama itu nasihat. Kalau nasihat tu keluar daripada siapa sekalipun, walaupun kalau kita tu orang alim, orang yang bagi nasihat kepada kita tu orang yang tidak belajar, orang tak ada ilmu, orang yang jahil, tapi apa yang dia khabar saat itu betul, maka wajib kepada kita menerima nasihat dia. Orang yang tidak menerima perkara yang betul dan dia memperlekehkan orang yang khabar kepada perkara yang betul, dia sebenarnya telah mempunyai sifat kibr, sifat sombong. Sifat kibr, sifat sombong. Sebab sombong ni adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak perkara yang benar dan memandang hina kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat.
Nasihat bermakna menghendaki kebaikan bagi orang lain. Itu maksud nasihat. Nasihat ni adalah iradatul khair lil ghair. Kita berkehendak kebaikan untuk orang lain. Agama itu adalah nasihat, maksudnya berkehendak kebaikan untuk orang lain. Maka sahabat tanya, qulna, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah? Kami bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Yang pertamanya adalah bagi benda menjawab, bagi Allah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia maksud nasihat kepada Allah, bukan nasihat kepada Allah macam kita nasihat kepada anak kita, jangan buat gini, bukan begitu. Nasihat kepada Allah ia memberi maksud kita kena beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lepas tu wali kitabi, nasihat kepada kitabnya. Nasihat kepada kitab adalah kita kena beriman dengan kitab-kitab Allah. Nasihat bagi rasulnya, maksud nasihat bagi rasulnya adalah kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin. Baik. Dan kita nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Bagaimanakah maksud nasihat kepada pemimpin? Jadi maksud nasihat kepada pemimpin adalah kita membantu pemimpin melakukan kebaikan. Kalau pemimpin ingin melakukan kebaikan, kita tolong bantu dia. Okey, itu dipanggil dia nasihat untuk pemimpin-pemimpin orang Islam. Wa ammatihim, dan orang yang awam di kalangan mereka itu, orang ramai lah. Itu makna ammatihim, orang ramai. Maksud nasihat untuk orang ramai, agama ni adalah agama ini yang membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang betul, yang dapat kembali kepada mardatillah, dapat kembali kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud memberi nasihat kepada ataupun nasihat kepada orang awam di kalangan mereka itu. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.